Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton yang menonton live at PITA ini sama ada melalui media Facebook PITA UiTM Cawangan Negeri Sembilan maupun media YouTube Perpustakaan UiTM. Diharapkan para penonton berada dalam keadaan yang sihat, ceria, bahagia dan yang paling penting berada di tempat yang selamat. Bagi mereka yang sudah mula work from office, diharapkan anda semua mematuhi segala prosedur ataupun SOP yang telah ditetapkan dengan penuh disiplin. Sebelum kita mulakan, saya ingin membaca maklumat penafian. Maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pemudaian ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi panel dan bukan pendidikan rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan. Baik, antara objektif dan rasionalnya program Live at PITA ini diadakan adalah untuk memberikan khidmat nasihat secara langsung, secara atas talian dari panel jemputan yang memang arif dan pakar dalam topik yang dibicarakan. Meningkatkan motivasi diri, meningkatkan ketampakan ataupun visibility perpustakaan Tun Razak dalam usaha-usaha pembudayaan ilmu selain membudayakan program ilmiah berteraskan pembudayaan galakkan membaca. Dan makluman semua, program ini merupakan program di bawah segmen Literacy Talk dan topik kita pada hari ini adalah mengembalikan semangat bekerja dan motivasi diri pasca PKP. Saya Norabita Razan selaku moderator anda sepanjang program Bual Bicara Live at PITA ini berlangsung. Tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan para panel kita. Panel pertama kita adalah Puan Cikgu Fariha Cikgu Abdul Sattar. Beliau merupakan pegawai psikologi kanan dan bertugas di kampus Kuala Pilah. Apa khabar Puan Cikgu? Puan bersiaran langsung dari mana Puan? Alhamdulillah, khabar baik. Saya sekarang berada di rumah lah, Puan Rabita, work from home. Baik, terima kasih. Seterusnya panel kita yang kedua, Puan Nur Farhana Zulkifli, pegawai psikologi kanan bertugas di kampus Seremban. Apa khabar Puan Farhana? Puan bersiaran langsung dari mana Puan? Alhamdulillah, saya sihat, sejahtera je. Saya pun berlangsung daripada rumah, work from home. Dah lama tak pergi office. Baik, samalah kita. Okey, seterusnya panel kita yang ketiga, satu-satunya kumbang ya dalam live PITA ini kita ada Cik Nasrullah Zainal Abidin, pegawai psikologi dan berkhidmat di kampus Rembau. Cik Nasrullah, apa khabar Cik Nasrullah? Cik Nasrullah berada di mana sekarang? Alhamdulillah sihat Puan Rabita. So saya sekarang pun bersiaran di rumah. So masih lagi di rumah. Rindu nak ke office sebenarnya. Betul-betul. Saya start daripada PKP 18 Mac tu, sampai sekarang saya tak keluar-keluar rumah lagi tau. Baik, tanpa buang masa kita akan teruskan kepada diskusi kita pada hari ini. Okay, pada 18 Mac yang lepas, Perdana Menteri kita telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan untuk seluruh rakyat Malaysia. Fasa demi fasa kita telah lalui dan sekarang kita berada di fasa Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Dan pada 13 Mei yang lalu, Perdana Menteri telah membenarkan sektor-sektor yang berkenaan untuk kembali beroperasi. Pekerja dibenarkan kembali bertugas iaitu work from office. So dari sudut psikologi, apakah persediaan yang perlu ada bagi setiap pekerja itu sebelum kembali bertugas setelah hampir saya kira 3 bulan kita work from office. Jadi mohon Puan Cikgu mengulas mengenai perkara ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Rabita atas soalan tersebut. Yang pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak PITA UiTM Cawangan Negeri Sembilan kerana sudi untuk menjemput tim kaunselor UiTM Cawangan Negeri Sembilan bagi berkongsi tentang tajuk kita pada hari inilah, iaitu mengembalikan semangat bekerja dan motivasi diri. So, saya harap pendengar-pendengar semua berada dalam keadaan yang sihat dan terima kasih juga kerana sudi untuk bersama-sama dalam program pada hari ini. Okey, berbalik kepada soalan yang dikemukakan kepada saya sebentar tadi, persediaan yang perlu ada bagi diri kita sebelum kita kembali bekerja. Baiklah, saya akan sentuh dari segi persediaan mental dan emosi terlebih dahulu. Di mana yang pertama sekali sebelum kita kembali bekerja yang paling penting adalah mind setting. Kita kena cuba untuk set minda kita supaya kita positif dan apabila kita positif kita akan rasa happy untuk kembali bekerja.
Tune minda kita dan sebelum kita kembali bekerja juga, pastikan kita lengkapkan diri kita dengan segala info-info yang berkaitan. Pastikan kita tak terputus hubungan ya dengan ketua-ketua kita, dengan rakan-rakan sekerja dan sebagainya, bagi mengelakkan kita daripada terlepas info-info penting berkaitan dengan arahan kembali kerja dan sebagainya lah. Make sure kita sentiasa orang kata boleh dihubungi dan sentiasa respon ya kepada arahan-arahan ketua-ketua kita. Apabila kita kembali ke pejabat juga, kita kena bersedia juga dengan perubahan-perubahan yang bakal berlaku di pejabat lah. So ini penting ya untuk kita ambil tahu tentang apa juga isu yang sedang berlaku di sekeliling kita. Saya yakin banyak info-info berkaitan dengan apa yang terjadi sekarang, which is pandemic COVID-19, banyak info-info yang disebarkan di media sosial dan sebagainya. Dan kalau katakanlah kita tak, orang kata tak terdedah kepada info-info tersebut sekalipun, make sure kita check email. Saya yakin setiap staff ada email tu sendiri. So dalam email tu sendiri sudah banyak info-info yang diberikan oleh pihak universiti lah kepada kita supaya kita sentiasa alert dengan apa yang berlaku dan ambil langkah-langkah pencegahan. Kenapa saya kata kita sangat-sangat perlu bersedia dengan segala info dan segala kemungkinan? Sebab apabila kita bersedia, maka kita akan lebih stable dari segi emosi. Apabila emosi kita stable, maka insya-Allah kita akan rasa gembira apabila kita kembali ke pejabat. Nak rasa gembira tu kita kena bersedialah, kena ambil langkah-langkah pencegahan dan sebagainya. Dan pastikan sebelum kita kembali bekerja, at least seminggu sebelum kembali bekerja, kita cuba tukar rutin harian kita kepada rutin semasa kita bekerja. Saya yakin rutin bekerja dari rumah sangat-sangat berbeza dengan rutin bekerja di pejabat. So make sure kita bersedia, cuba tukar dulu supaya kita tak terkejut apabila hari kita kena masuk kerja, kita tak terkejut dengan situasi tersebut. Tak adalah kita lemau datang ke pejabat dan sebagainya. Kita nak happy-happy datang ke pejabat sebab kita nak mulakan tugas kita lah. Kemudian persediaan dari segi fizikal. So untuk persediaan dari segi fizikal, pastikan diri kita sentiasa sihat, jaga kesihatan diri kita sendiri, make sure kita buat langkah-langkah pencegahan. Dan jika ada gejala-gejala seperti demam, batuk, sesama, sesak nafas dan sebagainya, cepat-cepat dapatkan rawatan daripada doktor. Dan jangan lupa seperti yang diarahkan oleh pihak universiti, setiap hari kita perlu untuk membuat deklarasi saringan COVID-19 lah. Kita perlu untuk ni dan kita perlu akur kepada arahan pihak universiti kerana setiap arahan tersebut sudah pasti ada kepentingannya. So itu yang saya cakap tadi, kita kena cuba untuk ambil tahu semua perkara yang berlaku walaupun kita bekerja daripada rumah. Jangan jadikan alasan bekerja dari rumah sebagai satu penghalang kepada saya tak tahulah info tu, saya tak tahulah saya kena masuk pejabat esok dan sebagainya. Pastikan kita sentiasa alert dengan info-info semasa. Sekian sahaja ulasan saya untuk soalan persediaan kembali bekerja. So saya kembalikan kepada moderator kita, Puan Rabita. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Cikgu Cikgu. Saya setuju dengan Puan, sebenarnya mind setting tu paling penting terutama dengan the new normal. Dan sekarang ni term the new normal ataupun the new norm ni memang trendy lah orang kata. Di mana-mana saja orang akan mengatakan tentang new normal dan new norm ni. Even Perdana Menteri kita pun pernah berkata rakyat perlu biasakan diri dengan the new normal. So apa pandangan Puan Farhana berkenaan ini dan apakah kesannya kepada setiap pekerja dalam melaksanakan tuntutan tugas dari sudut psikologi? Dipersilakan Puan. Terima kasih Puan Rabita atas soalan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Harap semuanya dalam keadaan yang baik lah. Jadi berkenaan dengan soalan moderator tadi,
iaitu tentang the new normal ataupun kita kata kebiasaan yang baharu yang kita kena lakukan dalam hidup. Okay. First kita tengok apa makna the new normal dulu. Dia paling mudah kita kata the new normal ni ialah kita melakukan perubahan dalam menjalani kehidupan kita seharian. Kalau sebelum ni dalam kehidupan kita buat A, B, C, okay, sekarang kita kena tambah D, E, F. Maknanya ada perubahan dan yang kedua ada pertambahan. Nilai tambah ataupun add on untuk jadikan diri kita lebih orang kata baik, persekitaran kita lebih selamat. Itu adalah the new normal. Saya harap semua orang fahamlah kebiasaan yang baharu. Kita kena tambah dan buat perubahan dalam hidup kita supaya kita lebih selamat. Okey, dan yang kedua yang kita kena tengok ialah kesan the new normal ni kepada individu. Okey. Saya rasa semua orang tahu kalau dari segi psikologi, manusia ataupun individu ni kita katakan mereka adalah unik dan berbeza di antara satu sama lain. Dan of course kesan the new normal ni ke atas individu pun akan berbeza. Individu A mungkin level stres dia tinggi bila berhadapan dengan the new normal, dengan kebiasaan yang baru ni. Tapi individu B mungkin dia okay, relax je, happy, enjoy dengan the new normal. Jadi kita kena faham, bila kita faham keunikan diri kita, perbezaan diri kita dengan orang lain, jadi kita boleh membantu kesan psikologi itu menjadi lebih orang kata lebih baik. Okey, kita kena tengok setiap kesan tu berbeza. Ada orang marah dengan the new normal, ada orang enjoy the new normal, ada orang stres, berkurung di rumah dengan the new normal. Tapi ada orang okey je, dia boleh enjoy, boleh kemas rumah dekat rumah, boleh buat macam-macam aktiviti walaupun dekat rumah. Dan of course, keupayaan mental dan fizikal juga membantu kesan ataupun pengaruh the new normal ni ke atas setiap individu. Dan kesan emosi adalah lebih besar lah. Kalau kita tengok kesan fizikal mungkin tak berapa berat lah kepada setiap individu. Tapi kalau kesan emosi memang sangat terkesan. Dia boleh memberikan kesan yang besar kepada setiap individu. Dan ingat kesan tu adalah berbeza bergantung kepada keunikan individu tersebut. Dan yang ketiga, saya nak bagi satu tips iaitu jangan takut dengan the new normal. Sebabnya kita manusia, kita sentiasa berevolusi. Setiap manusia kita ada kitaran hidup kita masing-masing, betul tak? Dan kitaran tu, setiap kitaran yang berlaku, dia memberikan kita kebiasaan yang baru. Dia akan the new normal tu dia akan masuk untuk kitaran hidup kita yang berbeza tu. Contohnya daripada kita zaman kanak-kanak. Waktu kanak-kanak macam mana kehidupan kita? Dia lebih enjoy, tak fikirkan apa-apa, lebih fokus kepada diri kita sendiri. Tapi bila kita remaja kan, kita dah balik, orang kata ke arah dewasa, setiap perubahan tu dia akan berlaku. Okey, contoh yang paling senang kan, saya rasa dekat pendengar kita hari ni ramai yang dah berumah tangga mungkin kan, ramai dah berumah tangga. So macam mana perbezaan kehidupan sewaktu kita bujang dengan setelah berumah tangga? Berbeza, betul tak? Dari segi tanggungjawab, waktu bujang kita boleh main sambil lewa je, bangun tidur pun boleh lambat-lambat. Tapi selepas berkahwin, tanggungjawab tu lebih besar dan berat. So bila dah jadi isteri, kita pun dah segan lah nak bangun lambat-lambat sebab suami, anak-anak nak breakfast, betul tak? Dan contoh yang kedua yang paling mudah ialah macam mana situasi yang berlaku bila kita dah ada anak. Kita sebelum ada anak, hidup macam mana? Lebih bebas dan sebagainya. So bila ada anak, kebiasaan baru tu akan masuk dalam diri kita. Nampak tak? The new normal ni sebenarnya bukan pun perkara yang asing dalam kehidupan manusia. Cuma bagaimana kita menentukan diri kita untuk menerima the new normal tu supaya hidup kita menjadi lebih baik. So apa yang berlaku untuk the new normal sekarang ni? Waktu pandemik COVID-19 ni. So lepas ni the new normal kita kalau bekerja dah kena isi saringan COVID-19. Hari-hari kena isi.
Sebab kita nak tengok, kita nak menilai bagaimana tahap kesihatan staf-staf UiTM. Masuk ke kampus, kena cek suhu badan. Sebelum ni kita pergi kampus kena cek tak suhu. Sebelum ni kalau demam sesama pun lepas je kan masuk bekerja. Okay, so lepas ni bila suhu kita tinggi, kita tak dibenarkan masuk ke kampus. Itu adalah the new normal. Lepas ni bila masuk office pun sama, kena sediakan hand sanitizer, kena jaga jarak sosial. Kalau macam pensyarah pula, kena ada orang kata platform-platform yang baru untuk orang kata memudahkan lagi sesi pembelajaran dengan pelajar. Kan kita dah tak boleh nak jumpa dekat-dekat kan dengan pelajar kan. Jadi kita kena ada banyak medium. Kita kena kreatif, kena inovatif. Macam mana nak menghasilkan orang kata medium yang terbaik agar norma-norma baru ni kita berjaya lakukan bersama-sama. Okey, itu saja kot daripada saya tentang the new normal. Kita kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Puan Farhana. Kupasan yang sangat berinformatif ya. Ingat pesan kaunselor kita, jangan takut dengan the new normal. Baik, seterusnya kita ada komen daripada Perpustakaan Cendekiawan UiTM Terengganu. Okey, pustaka ini adalah tempat kerja saya yang pertama. Baik, tajuk yang baik dan tepat, tambah-tambah kerja dekat-dekat raya ni serta tak berbaik kampung. Syabas diucapkan kepada pihak penganjur. Terima kasih Perpustakaan Cendekiawan UiTM Terengganu. Seterusnya kita ke panel yang ketiga. Baik, Cik Nasrullah saya maklum telah banyak ya mengendalikan kes-kes kaunseling sama ada bersama pelajar maupun staf, terutamanya yang berkaitan dengan kesihatan mental. Bagaimana Cik Nasrullah melihat situasi ini dengan kes-kes tersebut? Adakah kes akan menurun selepas tamat PKP ataupun PKPB ni atau sebaliknya? Dipersilakan Cik Nasrullah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar ataupun yang sedang menonton live Epita. Okey, apa khabar semua? So harap semua sihat, alhamdulillah. Okey, insya-Allah. So kembali pada soalan yang diajukan. Terima kasih kepada Puan Moderator. Okey, Puan Moderator mengajukan soalan berkenaan adakah tahap kesihatan mental individu ataupun kes kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia ini berkurangan ataupun bertambah selepas pada PKP ataupun pasca PKP. Okay. Saya nak bawa imbau bersemula bahawa PKP ataupun pandemik COVID-19 ini memang memberi kesan kepada kesihatan fizikal. Atau memang dah kita nampaklah kesihatan fizikal. Memberi ancaman kepada kesihatan fizikal. Dan juga pandemik COVID-19 juga dia memberi ancaman kepada kesihatan emosi dan psikologi individu. So macam mana yang telah dikupas oleh panel kedua kita, Puan Farhana mengatakan bahawa the new normal. The new normal itu adalah satu benda yang baru, dan ada setengah individu dia perlukan masa untuk diadaptasi dengan the new normal, dengan cara kerja yang baru. Sebelum ini meeting boleh bersemuka, tetapi sekarang meeting tak boleh bersemuka kerana ada online macam ni. So ada setengah individu mungkin jenis personality yang dia jenis orang yang praktikal, dia memerlukan kerja buat hands on. Dia tak boleh nak alam maya sebagainya. So individu ni akan mendapat satu kesan kepada the new normal itu ataupun proses yang panjang untuk adaptasi. Itu antara satu faktor yang menyumbang kepada kesan psikologi kepada individu. Seterusnya pandemik COVID-19 bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental, tetapi dia memberi efek kepada ekonomi negara kita. So baru-baru ini kita tengok, so banyak industri-industri terkesan, sama industri besar atau industri kecil terkesan dengan pandemik COVID-19. So ada antara company, syarikat atau majikan terpaksa memberhentikan bekerja. So ada majikan terpaksa memberi pilihan kepada pekerja supaya bekerja tidak dibayar gaji. So tidak diberhentikan tetapi tidak dibayar gaji. So ada juga pekerja itu dibayar separuh gaji. So ini memberi kesan kepada
sumber pendapatan ataupun ekonomi sesebuah keluarga. So ini juga boleh menjadi faktor kepada berlakunya ataupun ancaman kepada kesihatan mental seseorang individu ataupun keluarga itu sendiri. Sebab masing-masing ada komitmen. Kita ada loan rumah nak kena bayar, loan kereta nak kena bayar, pinjaman pendidikan nak kena bayar, okay? And then kita tanggung family, anak, nak sekolah sebagainya. So bila sumber pendapatan mereka terjejas, sumber ekonomi mereka terjejas, so dia akan menimbulkan satu kegelisahan dalam diri individu. Okay, so saya cuba nak kongsi, saya petik satu data yang tadi dikongsikan oleh survey ini telah dilakukan oleh The Center dan saya dapat data ni daripada Hada Metro yang diterbitkan pada 15 Mei 2020. Dia mengatakan bahawa so individu responden, hampir 50% responden yang menjawab soal survey itu menyatakan bahawa mereka mengalami gangguan emosi. Responden mengalami gangguan emosi dah. Mereka ini adalah dibayar gaji separuh, ataupun diberhentikan kerja. So emosi mereka terganggu. So hampir separuh. So itu tak sampul lagi dengan kita punya ekonomi yang tidak menentu. So ekonomi tidak menentu maknanya adakah lepas ni dia boleh dapat kerja dengan mudah? So adakah lepas ni pelajar-pelajar ataupun graduan-graduan akan dapat pekerjaan? So ini menimbulkan keresahan dalam diri individu. So selain daripada itu, so ada juga kata pesakit-pesakit COVID-19 yang telah pulih. So mereka ini masih lagi ada perasaan kebimbangan, masih lagi takut untuk keluar. Contoh nanti kata bila nak raya, dia takut akan rasa bimbang. Nanti kalau orang ramai datang, so ada nanti mungkin akan dijangkiti balik semula. So perasaan takut. Ataupun kita sendiri sebab sekarang tak ada vaksin. So kita pun rasa macam bimbang. Kalau orang ramai macam mana kalau aku dijangkiti? So perasaan-perasaan ini akan ada bermain dalam pemikiran ataupun dalam diri individu. Selain daripada itu ada juga kita tengok juga macam frontliners. So frontliners kita. So mereka bekerja tanpa mengira masa, mungkin lebih daripada 12 jam, mungkin hampir 24 jam standby, on call sebagainya. So mereka ini terdedah kepada pandemik itu ataupun menguruskan mereka, orang yang dijangkiti ini dengan tempoh masa lama. So pendedahan yang lama ini boleh memberi kesan yang kurang baik kepada emosi dan juga psikologi mereka. So ini kita panggil sebagai, ini boleh menolong kepada berlakunya post traumatic stress disorder ataupun dipanggil PTSD. Kesan daripada traumatik tadi. So keadaan trauma yang berlaku, trauma melihat orang mati akibat COVID-19, trauma sebab dijangkiti, trauma sebab di quarantine selama tempoh 2 minggu ataupun lebih. So trauma-trauma ini akan terwujudnya simptom post traumatik selepas pada berlaku trauma. So apa yang saya dapat simpulkan di sini, so tidak mustahil ataupun ada kemungkinan berlakunya peningkatan kes kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia selepas pada PKP atau PKPB ataupun kita panggil pasca PKP. So sebab tu amat penting untuk kita melihat isu kesihatan mental pasca PKP. Sebab kita nak mengurangkan risiko berlakunya masalah kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia. So jadi individu di luar sana kalau merasakan mereka terkesan dengan COVID-19 ataupun terkesan dengan PKP atau PKPB, terkesan dengan new normal, so dapatkan bantuan dengan segera kerana ini dapat membantu mengurangkan risiko rakyat Malaysia mengalami masalah kesihatan mental. Saya rasa itu saja. Saya dapat kongsikan berkenaan dengan topik soalan yang tadi saya harap membantu. Terima kasih. Kalau Rita. Terima kasih Cik Nasrullah. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, satu term yang baru atau ilmu yang baru untuk saya pada hari ini. Baik, sebelum kita ke soalan yang seterusnya, saya ingin memaklumkan kepada pengguna perpustakaan yang mana ada membuat pinjaman bahan sebelum PKP, anda jangan risau dan jangan khawatir tiada dikenakan sebarang denda sepanjang tempoh PKP ataupun PKPB ini. Sistem library akan auto renew tarikh luput pada buku. Walau bagaimanapun, pengguna juga digalakkan untuk sentiasa menyemak di OPEC, di White OPEC My Account. Sekiranya ada sebarang pertanyaan dan masalah, anda boleh hubungi pustakawan melalui perkhidmatan
chat with a librarian. Kami pustakawan di seluruh perpustakaan UiTM memang sentiasa bersedia untuk membantu dan membimbing para pengguna. Baik, seterusnya, ke soalan seterusnya. Apabila tempoh PKP dilanjutkan dari fasa pertama dan sehingga sekarang ni kita dah fasa PKPB, saya percaya ramai di antara kita yang mengalami pelbagai cabaran dari segi emosi dan ada yang mengalami tekanan, terutamanya ada yang di antara kita memainkan banyak peranan dalam satu masa apabila work from home. Jadi Puan Cikgu, apakah cara yang paling terbaik ataupun Puan boleh kongsikan tips untuk kita uruskan tekanan dan emosi kita? Dipersilakan Puan Cikgu. Okey, terima kasih Puan Rabita. Okey, berkenaan dengan soalan yang dikemukakan, iaitu cara-cara untuk meningkatkan untuk mengawal emosi ya. So, setiap manusia ada cabaran yang tersendirilah dalam kehidupannya. Tak kiralah sama ada mereka yang dah berkeluarga, mereka yang masih bujang dan sebagainya. So setiap cabaran itu berbeza antara satu sama lain. So memang kena pandai untuk orang kata mengurus tekanan tersebut. So saya cuba kongsikan antara cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mengawal emosi. Yang pertama sekali, kita kena beri masa dan ruang kepada diri kita sendiri. Apabila sesuatu perubahan ataupun cabaran berlaku dalam hidup kita, sudah pasti kita akan berdepan dengan tekanan ya. So dalam masa tersebut kita kena yang pertama sekali beri masa dan ruang kepada diri kita sendirilah. Jika perlu menangis, maka menangislah. Jika perlu menyendiri untuk seketika, maka carilah ruang untuk menyendiri seketika. Okay? Dalam masa tersebut, pastikan kita cuba untuk muhasabah diri dan kita kena orang kata cuba untuk redha dengan apa yang dah berlaku. Dan apabila kita dah orang kata beri masa pada diri kita dan kita mampu bertenang dengan keadaan tersebut, maka pada ketika itu kita boleh kenal pasti punca tekanan. Okay, kenapa saya kata yang pertama adalah kena beri masa dan ruang kepada diri kita sendiri sebab manusia kadang-kadang kita takkan fikir secara rasional apabila berada di dalam tekanan. So that's why penting untuk kita bertenang terlebih dahulu, beri masa dan ruang kepada diri kita terlebih dahululah. Okay, cuba untuk cari punca tekanan dan kita kena elakkannya daripada menyalahkan faktor luaran atas apa yang terjadi. Sebab apabila kita cuba menyalahkan faktor luaran, pemikiran sebegini takkan membantu kita ya untuk penyelesaian kepada tekanan yang sedang kita alami. Okay, make sure kita fokus kepada diri kita sendiri. Apa yang perlu kita buat, apa yang boleh kita buat untuk berhadapan dengan tekanan tersebut. Jika kita ada pemikiran yang menyalahkan orang lain, contoh sebab dia aku jadi macam ni, sebab dia aku ditakdirkan hidup menderita macam ni dan sebagainya, maka itu tidak relevan lah. Okay? Pastikan diri kita sendiri yang cuba untuk fikirkan apa tindakan yang kita boleh buat untuk berdepan dengan tekanan tersebut lah. Okay. Kemudian cara yang seterusnya, yang ketiga ya, adalah kita perlu urus aktiviti harian kita dengan baik. Untuk isu yang sedang terjadi sekarang, which is kita berdepan dengan pandemik COVID-19, so kita diarahkan ya oleh pihak kerajaan dan universiti untuk bekerja di rumah. Saya yakin walaupun ada sebilangan kecil kita dah mula bekerja di pejabat kembali, tapi masih ramai yang bekerja di rumah ya. So urus aktiviti harian dengan baik. Kenapa kita perlu urus aktiviti harian kita dengan baik? Sebab bekerja dari rumah ni sebenarnya sangat mencabar lah ya. Mengikut pengalaman saya sendirilah. Dalam masa yang sama kita perlu jadi pekerja dan kita perlu jaga anak-anak dan sebagainya. So that's why pentingnya ada pengurusan aktiviti harian yang baik. Okay. Sekiranya apa yang kita rancang pada hari ini gagal, so jangan putus asa, kita kena banyak try and error. Esok kita try pula pendekatan yang seterusnya. Sampailah kita dapat satu trend yang orang kata, oh, okay, cara ni sesuai untuk aku, rutin macam ni sesuai untuk aku. Okay, so kena banyak-banyak positif dan cuba.
Okay, yang keempat ya, kita perlu ubah corak pemikiran dan kita kena terima apa yang berlaku sekarang. Sebab isu ini berlaku di seluruh dunia ya, so nak tak nak kita kena fikirkan cara penyelesaian yang terbaik lah untuk diri kita sendiri. So apabila kita dah terima apa yang berlaku ini dengan orang kata berlapang dada, maka insya-Allah kita akan lebih positif untuk berhadapan dengan perkara yang seterusnya. Okey, seterusnya yang kelima. Okey, jika kita ada tekanan dari segi emosi, luahkan kepada mereka yang kamu selesa dan percaya. Okey, kena luahkan ya, sebab bila satu-satu tekanan kita pendam secara bersendirian, maka perkara tersebut orang kata sangat-sangat membebankan diri kita sendiri. So cari orang yang kamu percaya untuk luahkan. Kalau tak ada kawan yang kamu percaya, so kaunselor ada. So boleh gunakan orang kata khidmat kaunselor ya, sekiranya staff-staff semua ada apa-apa yang ingin dikongsikan dan sebagainya. Sebab dalam orang kata tempoh PKPB ini, kami memang menyediakan khidmat telecounselling lah. So secara email pun boleh, tak ada masalah. Okay, yang keenam, kita mesti cari rakan yang positif. Aura positif di sekeliling kita akan membantu kita untuk bersikap rasional terhadap apa yang kita sedang alami. Dan yang terakhir sekali adalah kenal pasti tindakan yang perlu untuk kita mengukuhkan emosi. Zaman sekarang ni dah banyak ya, ada orang kata WhatsApp group dan sebagainya untuk kumpulan sokongan lah untuk certain issues dan sebagainya. So apabila kita berada dalam kumpulan tersebut, ini secara tak langsung kita boleh menguatkan emosi kita, sebab at least kita tahu sebenarnya ada orang yang ada perasaan yang sama seperti aku dan sebagainya kan. So daripada situ kita boleh berkongsi-kongsi pengalaman dan ambil apa-apa input yang berguna lah. Okay. So sekian saja ulasan saya untuk langkah-langkah untuk bagi mengawal emosi. So saya kembalikan kepada Puan Rabita. Okay, work from home ni kita nampak macam mudah, fleksibel, tetapi bagi yang berkeluarga, yang single parents, ianya bukanlah satu perkara yang mudah, banyak cabarannya dan juga kekangannya. Yang penting kita kena pandai mengurus emosi kita, perlu cari ruang dan masa. Terima kasih Puan Cikgu. Sama-sama. Okay. Mungkin ada yang sudah selesa ya dan mula menyesuaikan diri dengan work from home. Apabila PKPB ni, kerajaan telah membenarkan work from office. Pelbagai tanggapan yang kita dengar, ada yang kata belum masanya, risiko masih ada yang risau dengan kebajikan anak, siapa nak jaga anak dan sebagainya. Jadi Puan Farhana, bagaimana caranya untuk mengembalikan semangat kita untuk kembali bekerja dan dalam masa yang sama meningkatkan keyakinan diri? Dipersilakan Puan Farhana. Okey, terima kasih Puan Rabita, moderator kita atas soalan tu tadi. Beratlah soalan ni, macam mana nak mengembalikan semangat diri dan juga motivasi diri untuk kembali bekerja. Sedangkan kita menghadapi banyak masalah ataupun ujian sepanjang PKP atau PKPB ini. Macam Puan Rabita sebut tadi, berkenaan dengan anak, sekolah belum buka lagi kan, apa nak buat, macam-macam lagi isu, kena giliran bekerja dan sebagainya. Okey, so untuk memudahkan dan menjimatkan masa, saya nak bagi satu formula pada semua. Formula dia, formula 4P1S. Okey, P yang pertama ialah positif. Okay. Kenapa positif? Positif macam Puan Cikgu kata tadi, kena ada kawan yang positif, kena ada persekitaran yang positif. Sebab apa? Positivity ini je lah yang boleh membantu kita untuk berfikir dengan lebih rasional. Okay, macam mana nak positif? Ada 3 cara untuk positif. Iaitu pertama, fikir yang baik-baik. Yang kedua, cakap yang baik-baik. Dan yang ketiga, buat yang baik-baik. Okay, 3 perkara ni dia mestilah seragam, tally. Fikir, cakap dan buat. Kalau kita fikir baik tapi kita cakap tak baik dan kita pun dapat hasil yang tak baik, iaitu action kita atau perbuatan kita pun tak akan baik. Dan kalau kita fikir tak baik, kita fikir negatif, semestinya kita akan cakap benda-benda yang negatif.
Okey, 3 benda tu. Untuk positif, kena bantu dulu diri untuk fikir benda yang baik, cakap benda yang baik dan buat benda yang baik. Kan? Macam mana nak buat? Okey, itu kita pergi kepada P yang kedua, iaitu pilihan. P yang kedua adalah pilihan. Dalam hidup kita, kita ada banyak pilihan. Kita ada kiri, kita ada kanan. Kita ada atas, kita ada bawah, kita ada depan dan kita ada belakang. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita, maknanya kita ada banyak pilihan. Contohnya, kalaulah kita kata sekolah belum buka, apa pilihan yang kita ada? Kalau macam saya sendiri, pilihan saya ialah cari babysitter. Itu je pilihan yang saya ada. Sebab suami saya memang tak boleh bekerja dari rumah. Kerjanya mesti secara praktikal di pejabat. Dekat rumah memang tak boleh buat kerja. Dia hanya boleh tengok WhatsApp je lah kalau kat rumah kan. Okey. Jadi nak tak nak, kita kena fikirkan sesuatu. Macam mana nak bantu diri kita dan keluarga kita untuk jadi orang kata lebih baik dan boleh berhadapan dengan pandemik ni dengan baik juga dan boleh kembali bekerja dengan penuh semangat. So P yang kedua tadi adalah pilihan. Bila kita positif, saya yakin pilihan yang kita buat pun akan baik. Kan? Dan pilihan tu terletak pada diri kita. Pilihlah yang terbaik untuk diri kita. Sebab setiap individu macam saya kata tadi adalah unik dan berbeza. Pilihan A mungkin baik untuk orang A. Tapi pilihan A tak semestinya baik untuk orang B. Faham tak? Dapat tak apa yang saya nak sampaikan? Okey, dan P yang ketiga ialah perubahan. Dalam hidup, bila kita nak meningkatkan semangat, kita nak sesuatu yang baru, kita mesti menerima perubahan dan mesti berani buat perubahan. Walaupun sekecil-kecil perubahan. Perubahan yang kecil kadang-kadang boleh berikan impak yang besar dalam hidup kita. Contohnya, pernah tak ada ketika kita orang yang cincai je pergi office, tak pakai bedak, tak pakai lipstick. Tapi satu hari tu sebab kita nak kena attend meeting dengan mungkin pihak pengurusan ataupun kita ada proposal nak kena present. So hari tu kita berbedak lah, berlipstick sikit lah. So macam mana dengan keadaan diri kita masa tu? Saya yakin kita akan kelihatan lebih yakin, betul tak? Lebih confident dan lebih bersemangat. Walaupun perubahan tu perubahan yang kecil, tapi impact tu boleh membawa impact yang besar dalam hidup kita. Tapi kena beranilah. Kalau tak berani, tak cuba buat perubahan, saya pun tak boleh nak bantu. Dan P yang keempat adalah paksaan. Kena paksa diri. Dalam hidup ni, kalau tak paksa diri, kita tak dapat buat sesuatu dengan baik. Contohlah, kita lapar. Tapi kita baring je kat kerusi. Berzikir je, ya Allah laparnya. Tapi tak paksa diri bangun, pergi ambil makanan. Ataupun pergi masak makanan. Atau pergi beli makanan. Kita dapat tak makan? Kita takkan dapat makan. So, kena paksa diri buat perubahan. Untuk paksa diri ni, yang ni saya selalu buat untuk diri saya. Tapi dia kena datang dengan satu lagi benda, iaitu punishment and reward. Bila kita paksa diri kita buat sesuatu dan kita berjaya, rewardlah diri kita. Bagilah sesuatu kat diri kita. Sebab hari ni aku dah berjaya paksa diri bangun tidur lebih awal 30 minit. Jadi apa yang aku nak buat? Aku nak beli lipstick lah hari ni. Itu adalah reward. Dan ingat, bila ada reward, kena ada punishment. Kena ada dendaan. Kalau tak berjaya, kena denda diri kita. So denda tu terpulang lah. Apa benda nak buat? Kalau macam saya tarik lah benda yang saya suka. Contohnya hari tu, contohnya suka makan coklat. So bila tak berjaya buat, okey seminggu tak payah makan coklat. Tapi dah beli coklat. Tengok je coklat tu hari-hari kan. Okey, itu adalah P yang keempat. So 4P tadi, positif, pilihan, perubahan dan paksaan. Dan yang terakhir ialah S. S tu apa dia? S tu adalah senyuman. Apa-apa pun dalam hidup, saya rasa senyuman adalah penawar yang paling mujarab untuk kita. Kalau kita ada apa-apa masalah, kita tertekan, kita stres, kita rasa down, kita rasa macam tak mampu untuk buat, InsyaAllah senyum dulu. Bila senyum, kita, otot muka kita ni kan, senyum, otot muka kita pun naik kan. Secara automatik, otot-otot rasa lega kan. Dia akan release stres tu, dia akan keluar orang kata hormon-hormon yang baik.
Dan akhirnya kita dapat berfikir dengan baik. Sebab apa-apa pun kita balik kepada yang positif tadi. Kena fikir yang baik, kena cakap yang baik, kena buat yang baik. Jadi ingat tak saya punya formula tadi? 4P, 1S. Positif, pilih, perubahan, paksaan dan juga senyuman. InsyaAllah cuba amalkan. Saya doakan kita semua berjaya berhadapan dengan pandemik ni dan orang kata boleh kembali bekerja walaupun dengan kebiasaan yang baru dan new normal, kita dapat bekerja dengan baik, kita dapat memberi sumbangan yang baik kepada organisasi, masyarakat dan negara. Okey, saya kembali kepada moderator kita. Okay, menarik ya perkongsian Puan Farhana tadi. So bolehlah selepas ini kita sama-sama praktikkan formula 4P dan 1S. Dalam Islam pun S tu senyum merupakan satu sedekah. Baik, seterusnya. Upah mengetahui pegawai psikologi ataupun kaunselor antara frontliner ataupun barisan hadapan di dalam sama-sama menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi apakah cabaran yang paling hebat yang dihadapi semasa tempoh PKP atau PKPB ini? Boleh Cik Nasrullah kongsikan bersama para penonton di luar sana? Okay, so terima kasih sekali lagi kepada Puan Moderator. So soalan yang kedua diberikan kepada saya adalah berkenaan dengan apakah cabaran berkenaan dengan perkhidmatan kaunseling. Okay, so sebelum saya menjawab soalan cabaran itu, okay, saya ingin highlight pada semula kepada warga UiTM. Okay, so sepanjang tempoh PKP berlangsung, okay, start pada 18 Mac sehinggalah sekarang, okay, memang perkhidmatan kaunseling itu berterusan. Walaupun perkhidmatan kaunseling itu tidak diberikan secara bersemuka, berjumpa face to face dengan klien, kita gantikan dengan the new normal itu kita bagi perkhidmatan dengan telecounseling. So kita ada sediakan, okay, talent-talent telecounseling di setiap cawangan ada kaunselor bertugas untuk entertain, okay, warga UiTM sama ada staff dan juga pelajar yang menghadapi masalah isu kesihatan mental. Okay, sebab kita tahu di awal tadi saya cakap memang pandemik COVID-19, okay, PKPB ini akan memberi satu impak kepada diri, kepada emosi. So kita di counsellors, okay, mengambil inisiatif, okay, kita ke hadapan untuk membantu mereka kerana mereka ini memerlukan bantuan. Walaupun mereka tidak ada tidak dijangkiti COVID-19 tetapi mereka terkesan, okay, atau golongan terkesan dengan pandemik itu secara umumnya. Okay, so berbalik kepada soalan cabaran. So of course, okay, cabarannya ialah bekerja bila kita dulu, okay, kita bekerja beri sesi kaunseling, kita bagi face to face, kita berjumpa dengan klien. Tetapi sekarang kita hanya menggunakan talian telefon, okay, ataupun menerusi WhatsApp, okay, untuk berkomunikasi dengan kita punya klien. So itu antara cabarannya sebab, okay, so contoh, so ada setengah organisasi, okay, organisasi mereka menyediakan satu talian hotline khas, okay, satu talian hotline khas maknanya yang akan standby 24 jam. So ada setengah organisasi mereka tidak ada satu talian hotline yang khas, okay, mereka menggunakan nombor private counsellors. So jadi bila ada nombor private counsellor tu dibagi secara kita secara open, ya, kita nak bantu klien kita, itu adalah hati-hati kita bagikan, okay, tetapi ada risiko kebergantungan klien itu kepada kaunselor. Jadi cabaran pada kaunselor adalah untuk tahu limitasi antara klien dan kaunselor. So kena profesional, okay. So sebab klien dah ada kita punya nombor private, okay, dan dia boleh WhatsApp kita, boleh call kita bila-bila masa, tapi kita kena tahu, kita kena set limitasi kita antara klien dan kaunselor supaya kita tak nak ada kebergantungan antara klien itu kepada kaunselor. Sebab tujuan, okay, matlamat kaunseling lah bukan untuk klien itu bergantung pada kaunselor, tetapi klien itu ada self empowerment ataupun kata dia boleh cope dengan diri sendiri, okay, atau antara cabarannya, okay, kena mahir, kena pandai, kena tahu limitasi itu, okay. Dan mungkin ada setengah yang cakap tadi, organisasi itu dia ada talian hotline tertentu, okay, mungkin ada nombor office sebagainya yang bertugas dan dia akan directkan, okay, nombor office tadi itu akan call nombor counselors untuk transfer
telefon itu. Risiko tadi yang nombor fiber itu mungkin tidak ada, tetapi ada risiko lain. Risiko lain adalah mungkin klien tu call, so mungkin kita dalam keadaan kita call klien dalam keadaan sesi, tiba-tiba talian tu terputus. So bila talian terputus, so kita tak boleh nak call klien tu directly, so kita kena call balik semula dengan hotline, dan hotline tu kena call balik semula klien. So dia akan masa dan sesi itu terganggu. Itu satu cabaran yang kita alami dalam tempoh PKP itu adalah memberi perkhidmatan sesi kaunseling. So cabaran seterusnya yang kita alami adalah cabaran pembahasan kaunseling adalah bila kita beri sesi kaunseling secara maya ataupun dalam online ini, so kita sukar untuk melihat ataupun menilai non-verbal communication ataupun bahasa badan tubuh klien kita. Sebab ini penting dalam sesi kaunseling, bahasa badan, apa yang ditunjukkan oleh bahasa badan itu amat penting untuk kita nilai. So, setengah klien mungkin apa yang dicakapnya itu tidak selari dengan bahasa badan. Sebab ada macam yang pernah saya baca, pakar-pakar body language kata, so kehidupan harian kita ini, 70% daripada kehidupan harian kita berkomunikasi menggunakan bahasa badan. So susah untuk kita menipu menggunakan bahasa badan ataupun ekspresi muka ataupun eye contact kita. So walaupun kita bercakap kita boleh tipu, tetapi badan kita, eye contact kita sukar untuk tipu. Sebab itu kita perlu tengok, kita kena nilai, kena ada selari. Kalau klien tu kata dia sedih, so adakah dia menunjukkan bahasa badan yang sedih? Adakah mungkin kata dalam WhatsApp dia kata sedih, tetapi bahasa badan dia tidak menggambarkan sedih. So tidak kongruen. Bila tidak kongruen, kat situ kita perlu double check dengan klien. Itu antara cabaran sebab kita sukar untuk menilai body language. So antara cabaran lain yang body language lagi adalah sebab bila kita tidak boleh melihat ekspresi ataupun bahasa badan klien itu, so kita kata macam macam kita tak tahu intensiti tahap emosi dia, kegelisahan dia. Contoh macam dia kata dia depression, so kita tak tahu intensiti depression dia, adakah teruk, adakah moderate, adakah mild. Sebab kita kena tahu juga intensiti dia. Contoh macam contoh dia kata dia ada simptom-simptom stres, dan tapi intensiti dari segi riak muka dia, dari segi tubuh badan dia menunjukkan bahawa yes, memang intensiti stres dia sangat-sangat tinggi. So bila kes macam ni, kita perlu terus refer dia kepada psikologis ataupun kepada clinical psychologist untuk intervensi seterusnya. Itu penting, sebab tu amat penting untuk kita nilai. So itu cabaran kita dalam mengendalikan sesi kaunseling dalam tempoh PKP, sebab sukar untuk kita nilai. Kita kena sentiasa double check dengan klien kita sendiri, bagaimana keadaan dia, bagaimana kondisi dia, dan dia dalam keadaan selamat ataupun tidak. Contoh kalau kita buat sesi kaunseling di bilik, yes, memang bilik itu dah tentu bilik itu selamat. So contoh macam ada klien nak bunuh diri contohnya, so kita tak boleh nak nilai, kita tak boleh nak nilai sejauh mana adakah selamat klien itu. Kalau kita berada di tempat kajian, kita boleh tahu klien ini nak bunuh diri dan klien ini dalam keadaan tidak selamat, so kita boleh cepat-cepat alihkan dia bawa ke tempat yang selamat. So yang terakhir mungkin saya kongsikan sebab masa pun makin cepat. Cabaran terakhir adalah dari segi confidential, kerahsiaan, isu kerahsiaan. So maknanya bila kita buat sesi kaunseling through telefon ataupun WhatsApp, so isu kerahsiaan tu mungkin sukar untuk kita jaga. So mungkin orang boleh terbaca WhatsApp kita, reply dengan klien kita. Mungkin orang boleh dengar kita punya video chat macam ni, ataupun orang mungkin boleh nampak, terlihat kita punya terdengar perbualan kita dalam telefon. So ini sangat-sangat penting. So kita memang counsellors, kita kena jaga isu kerahsiaan dan kita memang follow SOP dengan betul. Kita ada SOP tersendiri berkenaan dengan memberi perkhidmatan kaunseling secara atas talian ataupun maya. So memang kita akan follow semua sebab kita nak menjaga isu kerahsiaan klien itu sendiri. InsyaAllah. Saya rasa itu saja cabaran. Ada banyak lagi cabaran, tetapi masa tak mengizinkan saya berkongsi. So itu sedikit cabaran, tetapi apa yang saya rumuskan sini, walaupun kami ada cabaran, tetapi
pendengar-pendengar di luar sana atau siapa yang menonton, okey, kalau ada masalah kesihatan mental perlu dapatkan khidmat nasihat kaunselor, boleh tampil ke hadapan untuk dapatkan khidmatan kaunselor sebab kita memberikan perkhidmatan sesi kaunseling through telecounseling. Okay, terima kasih Puan Rabita. Baik, terima kasih Encik Nasrullah atas perkongsian tadi. Nampak cabarannya tu. Macam kaunselor perlu lihat pada body language klien. Contoh eye contact. Dari eye contact ni kaunselor boleh tahu ya sama ada klien tu bercakap benar ataupun tidak. Baik, izinkan saya baca komen dari penonton dari Puan Nodelina Zulkarnain. Oh, patut semua kaunselor sweet. Gunakan formula 4P dan 1S rupanya. Ilmu baru. Ya betul Puan Nodelina. Ini ilmu baru yang kita boleh praktikkan, kita boleh amalkan selepas ini. Dan kita boleh jadi lebih bersemangat selepas kita mengamalkan formula daripada Puan Fahrana ini. Okey. Baik. Ada lagi satu daripada Muhammad Abdul Aziz Idris daripada YouTube. Okey, bila mengatakan 4P1S, saya cadangkan kalau boleh tips-tips ini ringkasannya dikongsi bentuk poster. Sangat bermanfaat. InsyaAllah mungkin lepas ni Puan Fahrana boleh buat dalam bentuk infografik untuk mudahkan pembaca ataupun penonton membaca lebih faham dengan formula tersebut. Terima kasih Encik Muhammad Abdul Aziz Idris. Baik, seterusnya kita ke sesi yang saya kira merupakan sesi yang orang kata wajib di dalam setiap program Live Epita, iaitu ulasan buku ataupun book review. Ianya menyokong kepada program Read at Uni dan dekat membaca kebangsaan 2030. Jadi di kesempatan ini marilah sama-sama kita dengar ulasan buku dari para panel. Kita mulakan dengan Puan Cikgu Fariha, dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Rabita. Okey, untuk segmen book review pada kali ini, okey, buku yang saya pilih untuk baca dan review pada kali ini adalah nampak kan? Buku bertajuk Mencari Husnul Khatimah, Pengakhiran yang Baik yang ditulis oleh Syed Alwi Alatas. Okey, so kenapa saya pilih untuk baca dan review buku ini? Ini kerana ada banyak info-info dalam buku ini yang menyedarkan saya tentang orang kata kadang-kadang kita leka ya dengan kehidupan dunia dan kadang-kadang kita lupa yang kita ada satu lagi kehidupan di alam sana yang perlu kita kumpul saham daripada sekarang lah. Okey, antara poin yang menarik yang saya baca dalam buku ini adalah yang pertama sekali sudah tentu mati itu pasti. So kita memang kena bersedia untuk menghadapi kematian dan penulis ada berkongsi tentang satu cerita ya dalam buku ini, which is cerita tersebut memberi gambaran kepada bahawa penulis menggambarkan bahawa dunia ni diibaratkan sebagai rumah kita lah. Okey, so bila sebut rumah, sudah tentu ya kita akan cuba all out buat yang terbaik untuk rumah kita kan. Nak design macam mana, nak langsir warna apa, dapur design yang macam mana dan sebagainya. Okey, so dalam masa yang sama sebenarnya kita lupa kita ada satu lagi rumah di alam sana. Okey, so sebenarnya kita kena daripada sekarang cuba untuk seimbangkan kita punya orang kata amalan di dunia dan di akhirat lah supaya kedua-duanya balance. Dan satu lagi yang sangat saya tertarik pada muka surat 249, penulis ada mengatakan yang orang-orang yang memikirkan keadaan dirinya dan suka beramal soleh untuk akhiratnya adalah orang-orang yang bijak. So saya harap saya dan pendengar-pendengar semua akan tergolong dalam golongan yang bijak tersebut lah. Okay, so sekian sahaja book review daripada saya untuk kali ini. Kembali kepada Puan Rabita. Baik, terima kasih Puan Farhana. Ya, kita semua memang bercita-cita, berimpian untuk mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Sama-samalah kita berdoa supaya kita semua dapat dikumpulkan di syurga nanti bersama, insyaAllah. Baik, seterusnya kita ke panel kita yang kedua untuk ulasan buku.
Dipersilakan Puan Farhana. Okey, terima kasih Puan Rabita. Okey, terpaksa sebenarnya buat book review ni. Tak pernah-pernah tu hidup buat book review kan. Okey, so hari ni saya nak review tentang buku ni, Membina Rasa Cinta. Buku ni merupakan buku motivasi kasih sayang dan dihadiahkan kepada saya. Saya tak ingatlah siapa hadiahkan. Tapi buku ni baguslah, ringan. Dia bacaan yang ringan dan orang kata mudah untuk kita fahami. So dalam buku ni, penulis iaitu Dr. Hashim Tuah Iskandar. Dia berkongsi tentang pengalaman hidup dan juga kisah-kisah yang dia dapatlah daripada orang sekeliling dia berkenaan dengan cinta. So kasih sayang dan cinta ni saya rasa dia bukanlah benda yang asing dalam hidup, betul tak? Semua orang perlukan kasih sayang. Kalau tak ada orang nak cintakan kita, tak ada orang nak berikan kasih sayang pada kita, kita cukuplah untuk cintakan diri kita sendiri. Berilah sebanyak kasih sayang pada diri kita. Supaya apa? Supaya hidup kita tu bahagia. Okay. Jadi saya nak kongsi dalam satu cerita lah dekat dalam buku ni berkenaan dengan bagaimana orang yang bercinta ni boleh saling memotivasi dan dimotivasi oleh cinta. Okey, dan dalam ni dia berkenaan dengan macam mana pasangan tu sama-sama bangkit, sama-sama majukan diri untuk mendapatkan satu perhubungan yang baik. Dan saya rasa kita boleh aplikasikan juga bagaimana cinta ni boleh memotivasikan diri kita untuk dalam tugasan seharian kita. Kita cintakan diri kita, kita suka apa yang kita buat. Kita cintakan kerja kita, kita dapat buat semua benda tu dengan baik dan lebih berkualiti. Okey, saya nak baca satu petikan dalam bab ni, chapter ni. Okey. Jika ada orang mendakwa dia tidak perlukan motivasi kerana sudah mencapai semua yang diinginkan dalam hidup. Okay. Dia sebenarnya sedang terperangkap dalam definisi motivasi yang sempit dan jumut. Maknanya walaupun kita dah berjaya macam mana sekalipun, kita perlu sentiasa ada motivasi diri. Dan motivasi yang paling mudah untuk kita dapat ialah dengan kasih sayang dan cinta. Okay, saya sambung lagi petikan dia. Okay. Dia kata kalau motivasi ni diibaratkan sebagai nasi. Ni bulan puasa ni jangan ada yang berbuka lepas ni. Ia sentiasa boleh dipelbagaikan resepinya selain yang biasa kita tahu. Kan nasi yang putih tu kita boleh jadikan nasi goreng, nasi lemak, nasi kepal dan sebagainya. Dan motivasi juga boleh dipersembahkan dengan acuan-acuan yang berbeza. Kan sama macam nasi tadi, diibaratkan motivasi ni sebagai nasi. Motivasi ni bukannya satu benda yang kita nampak dekat situ satu. Dia boleh dipelbagaikan. Kita boleh cari macam-macam perkara yang boleh dijadikan motivasi dalam hidup kita. Ada orang tengok pokok, dia dah rasa termotivasi. Ada orang dia hias rumah, itu pun dah motivasi diri yang baik untuk diri dia. Jadi pelbagaikan. Jangan kita tengok kepada motivasi itu, contohnya kita kata motivasi itu perlu diberikan. Salah, sebab motivasi pun kita boleh cari dan gali dalam diri kita. Okey, itu saja saya rasa berkenaan dengan buku Membina Rasa Cinta. Selamat membaca untuk semua dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan berjaya berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini dengan baik. Okey, kembali kepada moderator. Okey, paksaan ya Puan Farhana untuk buat ulasan buku. Tak apa, mula terpaksa. Nanti lama-lama suka. Macam tajuk buku yang Puan Farhana bagi tu, Membina Rasa Cinta. So lepas ni boleh membina rasa cinta dengan membanyakkan membaca buku. Baik, seterusnya kita ke panel yang ketiga, Encik Nasrullah. Dipersilakan Encik Nasrullah. Okay, terima kasih Para Beta. So, buku yang saya nak review hari ini adalah buku bertajuk Gagal Tapi Sukses, yang ditulis oleh Muhammad Rafi Jalaluddin. Okay, so dalam buku ini menceritakan bahawa, dalam kehidupan kita, ada kegagalan tetapi di sebalik kegagalan itu ada kejayaan. So kita dalam kehidupan harian kita, so kita mengalami kesukaran dalam kehidupan kita. Tetapi itu bukan penghalang untuk kita mencipta kejayaan. Ada setengah orang, dia mengalami kesukaran dalam kehidupan dia. Mungkin dia pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan mereka, tetapi mereka ambil kesukaran itu, mengambil kegagalan itu sebagai cabaran dalam hidup mereka, bukan mengambil sebagai halangan. Bila dia ambil sebagai cabaran,
So dia jadikan itu sebagai cabaran, so dia bangkit balik semula dan dia boleh mencipta kejayaan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalau individu itu, okey, dia ambil kegagalan itu sebagai satu halangan dalam hidup dia, so dia akan rasa down, dia akan rasa depressed. So dia tidak akan maju dalam hidup dia akan kekal dalam takut lama kehidupan dia. Jadi penting untuk kita melihat, okey, isu dia adalah bukan kegagalan dalam kehidupan kita, tapi isu adalah diri kita. So mana kita mengambil ataupun mempersepsikan kegagalan ataupun kesukaran dalam kehidupan kita untuk kita membina kejayaan. So ada dalam buku ni dia berkongsikan tips ataupun rahsia, okey, untuk membangkit daripada kegagalan, okey, berdasarkan kisah sebenar penulis dan juga ikon-ikon atau tokoh-tokoh yang terkemuka seperti Bill Gates, okey, dan yang lain lah. Okey, so antara 3 yang dikongsikan adalah, pertama dia kata bila krisis timbul, tonjolkan diri anda. Contoh macam hari ini kita dalam keadaan krisis, so kita boleh tonjolkan diri kita, okey, kita tonjolkan kita cabar diri kita untuk kita bangkit. So bila kita tonjolkan diri kita nampak kelebihan kita di mana, kita nampak apa yang kita perlu baiki, so kita akan jadi lebih baik di masa akan datang. So yang kedua adalah dikatakan sifu ada di mana-mana. Okey, so guru kita ada di mana-mana sebenarnya. Okey, so bukan kita pergi di universiti saja untuk kita belajar. Okey, bukan pensyarah tu pensyarah saja guru kita. Bukan cikgu saja guru kita. Okey, orang sekeliling kita adalah cikgu-cikgu kita. Contoh kita masuk office. Okey, pemandu itu kita boleh belajar daripada pemandu kita berkenaan dengan hal-hal kereta. Okey, kerani kita boleh belajar pada kerani kita hal-hal untuk manage data, untuk buat filing ataupun sebagainya. Okey, polis bantuan sebagainya. So semua orang di situ, di keliling kita adalah guru kita. So jangan berasa sombong, okey, untuk kita belajar pada orang sekeliling kita. Kerana kita tak tahu apa yang dia ada itu kita tak ada. Okey, so daripada apa yang dia ada itu dia tak ada. So bila kita belajar, bila kita bertanya kepada dia, so kita dapat ilmu yang secara yang kita dapat, tak perlu secara formal tapi informal, kita dapat ilmu dan kita dapat tambah pengetahuan kita. So jadi apa yang saya rumuskan ialah, okey, so jangan takut dengan kegagalan, tetapi ambillah kegagalan itu sebagai satu cabaran untuk kita bangkit membina kejayaan, kerana setiap manusia dijadikan untuk berjaya, bukan untuk gagal. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Nasrullah. Kalau kita perasan para panel kita ni membuat ulasan buku dengan genre yang sama, iaitu self-help yang boleh memotivasikan diri sesuai dengan peranan mereka sebagai kaunselor. Jadi izinkan saya kongsi satu quote dari famous British author iaitu J.K. Rowling yang mana famous dengan buku Harry Potter. I do believe something very magical happen when you read a good book. Apa yang kita baca, itulah diri kita. Baik, maklumat untuk warga UiTM, terutamanya kepada para pelajar dan para pensyarah, perpustakaan UiTM ada menyediakan pelbagai perkhidmatan koleksi digital seperti e-book, e-journal, e-QPS dan banyak lagi. Anda boleh dapatkan bahan-bahan ini dengan hanya perlu mengakses ke laman sesawang perpustakaan UiTM. Malah, perpustakaan telah melanggan sebanyak 36 online databases untuk menyokong PMP dan ODL sepanjang tempoh PKP dan PKBB ini. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Semoga apa yang telah dibicarakan, dikupas dan dikongsikan oleh para panel kita dalam live at Pita ini sedikit sebanyak selepas ini adalah berlaku perubahan pada diri. Kita menjadi lebih bersemangat untuk bertugas dan saya percaya semangat itu akan datang apabila kita faham tujuan hidup kita selain daripada meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Semoga kita semua, para penonton diberkati Allah dan sentiasa di dalam rahmat-Nya. Jadi saya bagi pihak Pita UiTM Cawangan Negeri Sembilan ingin memohon maaf sekiranya sepanjang berlangsungnya program secara langsung ini ada tersalah kata, tersasul, terkasar bahasa. Sesungguhnya yang hebat dan yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang, yang lemah itu dari diri saya sendiri. Jutaan terima kasih kepada para panel kita atas perkongsian ilmu tadi dan sudi menerima jemputan Pita. Terima kasih juga kepada para penonton yang menonton program Live at Pita dari awal sehingga sekarang dan yang share banyak-banyak pautan ini. Terima kasih saya ucapkan. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Jangan lupa stay at home,
patuhi SOP yang telah ditetapkan dan marilah kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19 ini. Dan yang paling penting tagline perpustakaan UiTM, stay connected with UiTM Library anytime, anywhere, anyone. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye panel. Terima kasih.